Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Haryanti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah putusan tahniah sempena Hari Kebangsaan Republik Islam Iran. Daerah Tutong berpotensi menjadi pengeluar air mineral berkualiti bagi pasaran antarabangsa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Said Ibrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran dan Kerajaan serta rakyat Republik Islam Iran bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik Islam Iran. Sebuah keluarga Iban memeluk agama Islam dalam Majlis Pengislaman petang tadi di RPN Kampung Panaga Seria, daerah Belaid. Ketua keluarga Sebasta Demu Anak Uli berusia 41 tahun dikenali sebagai Muhammad Sulaiman bin Abdullah Uli dan Zuriah binti Bundan berusia 40 tahun dikenali sebagai Nur Rania Zahra binti Muhammad Sofian. Sementara anak mereka berusia 18 tahun dan 16 tahun memilih nama Islam masing-masing. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Agama. Sejak awal Januari tahun ini, seramai 25 orang telah memeluk agama Islam dan 12 orang daripadanya dari daerah Belaid. Sembahyang boleh mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perkara itu antara yang disentuh semasa tazkirah malam munajat anjuran Kementerian Hal Agama kali ke-124. Tazkirah juga menerangkan sembahyang sebagai tiang agama kerana di dalamnya segala rukun yang 5 diulang-ulang sebanyak 5 kali sehari semalam. Malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama disertai oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Seri Karina Dato' Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Penasihat Jawatankuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Juga menyertai Jawatankuasa Takmir Masjid serta jemaah dari Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang, Masjid Kampung Penanjung, Masjid Kampung Belais serta jemaah dari 67 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Jawatankuasa Takmir Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong dengan kerjasama Muslimah dan kumpulan belia Ibadur Rahman mengadakan program Songdai berjemaah subuh awal pagi tadi. Program seumpamanya merupakan salah satu inisiatif mengajak masyarakat Islam mengimarahkan masjid dengan melaksanakan solat subuh berjemaah. Antara pengisiannya termasuk kuliah subuh bertajuk Sembahyang Tiang Agama disampaikan oleh Awang Muhammad Khairul Nazif bin Awang Damit, Ketua Hal Alumni Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Kuliah antara lain menekankan masyarakat Islam untuk sentiasa memelihara kewajipan menunaikan sembahyang fardu 5 waktu sebagai tiang agama dan mengerjakannya tepat pada waktunya. Program seperti ini merupakan salah satu titik permulaan supaya orang ramai tahu betapa
indahnya kita ni untuk datang bersama-sama berjamaah untuk sembahyang subuh secara berjamaah. Tujuannya untuk memupuk semangat para muslimin, iaitu terutama pada lelaki untuk hadir solat subuh berjemaah di masjid. Dan atas kehadiran solat subuh ini juga berjemaah boleh juga memupuk semangat untuk hadir bersolat jemaah pada waktu-waktu solat yang lain. Projek Tunas inisiatif meningkatkan kemahiran keusahawanan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Seorang pemuda dari daerah Temburong mula mendapat perhatian ramai apabila berupaya mengusahakan 3 buah perusahaan meskipun dalam usia muda. Apakah rahsia di sebalik kejayaan itu? Aimaduddin Mawang ada laporannya. Semua kita ni warga-warga Bonda Restoran, El Preso dan GMA TV, saya minta dianggap sebagai rakan sekerja. Walaupun baru berusia 23 tahun, namun Muhammad Daniel Radi bin Kennedy membuktikan usia muda bukan penghalang untuk berjaya, khususnya dalam bidang perusahaan. Kemahiran yang diperolehi semasa menuntut di Politeknik Brunei memberi kelebihan kepadanya untuk menerujui 3 perusahaan berasaskan makanan dan minuman, kafe dan penyewaan ATV. Bagi memudahkannya mengurus ketiga-tiga perusahaannya, anak muda ini menerapkan aspek kepimpinan dan sikap keterbukaan dalam rutin harian. Lumrah orang-orang kita ni, orang di sini mengaitkan leadership ini selari ataupun berkait rapat dengan umur yang sudah meningkat. Jadi saya memikul tanggungjawab yang amat besar untuk berdiri di luar sana, untuk be at the market itu sendiri. Jadi bagi penduduk yang bukan berasal dari daerah Temburong, mereka akan tertanya-tanya apa yang ada di Temburong. Dan Bonda Restoran, El Preso serta GMA TV mempunyai visi serta inisiatif untuk membuka ruang dan serta peluang untuk menambah lagi produk lain kita. Berikutan sambutan menggalakkan, beliau menaruh keyakinan perusahaan restorannya mampu menjadi destinasi pilihan pengunjung. Di sebalik cabaran besar dalam dunia perniagaan, namun pengusaha muda ini tetap optimis untuk menjadi pengusaha berjaya bagi menyahut saranan kerajaan dalam membantu mempelbagaikan ekonomi serta menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melalui kerjasama dengan Kementerian Hawa Dalam Negeri mewujudkan pasaran fizikal dinamakan Projek Tunas. Inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha bank berkenaan ke arah membantu kerajaan dalam mencapai matlamat kedua dan ketiga Wawasan Brunei 2035. Kini Projek Tunas mempunyai cawangan pemasarannya baharu yang dikenali sebagai Ruang Niaga Projek Tunas, terletak di bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Pekan Bangar, daerah Temburong. Inisiatif tersebut sejajar dengan komitmen BIBD untuk menyediakan kewangan inklusif dengan menyasarkan segmen yang memerlukan sokongan dan peningkatan kemahiran melalui program keusahawanan di bawah jangkauan perusahaan sosial BIBD. Ialah daripada segmen satu kampung satu produk. Yang kedua ialah daripada usahawan berkarya hiasan. Yang ketiga ialah daripada mualaf perunas dan akhir sekali daripada BIBD Seed. Alhamdulillah di Temburong ini ada additional lagi, ada tambahan lagi di mana kami mengambil kira keperluan daerah Temburong iaitu dengan memasukkan ahli-ahli ataupun peserta-peserta daripada daripada Majlis Perundingan Kampung dan Majlis Perundingan Mukim. Daerah Tutong berpotensi menjadi pengeluar air berkualiti bagi pasaran antarabangsa dengan kepakaran yang ada
Sasaran pengeluaran 20 palet dari kira-kira 80,000 botol sebulan Artesian Fresh dan Alam Water dijangka dapat dicapai. David Ling, pengarah urusan syarikat Artesian Fresh Sendirian Berhad, menjelaskan syarikat tersebut mempunyai kepakaran dalam menghasilkan produk air minuman premium Artesian. Kilang pemprosesannya terletak di Bukit Guayan, Sungai Damit, Kampung Pemadang Mukim Ukong, daerah Tutong. Jadi bila kami sudah nampak di mana-mana negeri ada water bottle kan, jadi idea tu datang tiap. So dalam 2005 kami start lah ada merancangkan untuk membangun kilang aingan ni lah. Dalam sebulan kami punya target atau dalam 20 pallet lah, ya. Kira dalam 80,000 botol sebulan. Jadi masa ni kami pelan-pelan kami mengambil orang lokal lah. Jadi almost 70% orang tempatan lah. Keluaran produk air minuman ini secara langsung dapat menyokong produk keluaran tempatan yang mempunyai banyak manfaat kesihatan. Air ini memang sudah kami menghantar ke MOH untuk diperiksa apa dia punya mineral content di dalam itu memang sesuai untuk minum. This is hopefully that Ketani punya orang tempatan Ketani dapat support lah, dapat support produk ini dan sudah Ketani tahu air ini memang dari sumber air memang sehat. Audit Sukatan dan Timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan alat sukatan jenis pam minyak di stesen minyak. Esok 12 Februari, pemeriksaan akan dilaksanakan di syarikat stesen minyak Mampuhai, syarikat stesen minyak Berbatik Jalan Mulaut dan syarikat stesen minyak Koperasi Sepakat Jalan Setia Diraja Kuala Belait pada 13 Februari. Pada 14 Februari di syarikat stesen minyak Riverine Brunei Muara mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut. Stesen minyak ditutup selama 2 jam bermula pukul 9 pagi. Lebih 200 orang menyertai ekspedisi santai berbasikal 2024 di bawah program Happy Environment and Lifestyle HIL pagi tadi. Acara merupakan anjuran Pusat Promosi Kesihatan dengan kerjasama Pusat Perubatan Glen Eagles Jerudong Park dan Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pancor Mengkubau selaku Duta Kesihatan. Pelepasan acara disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang turut menyertai ekspedisi. Acara sejauh 15 km bermula dan berakhir di Bukit Riadah RPN Kampung Pancor Mengkubau. Ekspedisi bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai amalan gaya hidup sihat. Kejohanan badminton antara Pergerakan Belia 2024 bermula hari ini di Pusat Belia Bandar Seribu Kawan. 26 perwakilan kalangan pelajar dan persatuan-persatuan belia di negara ini menyertai kejohanan tersebut. Acara dibahagikan kepada 2 kategori iaitu Women Double dan Men Double. Kejohanan diungkahkan untuk mengeratkan perhubungan silaturahim antara pergerakan-pergerakan belia dan mewujudkan model insan yang seimbang dari segi intelek, ruhani, emosi dan jasmani. Peringkat akhir kejohanan akan diadakan pada Ahad 18 Februari.